Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Sidang penonton dihormati sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam ruangan tadabbur Al-Quran sempena bulan Ramadan Al-Mubarak bagi tahun 1444 Hijriah yang dianjurkan oleh Institut Pemikiran Almarhum Tok Guru. Saya alhamdulillah dimohon supaya menyambung akan pelajaran dalam surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam siri yang pertama kita telah baca ayat 1 hingga 20 dari surah Yusuf. Malam ni kita masuk kepada fasa yang ketiga dari kisah Nabi Allah Yusuf bin Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, di mana kisah kekeluargaan ini memberikan kepada kita 1001 pelajaran untuk sama-sama kita ambil pedoman dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Apabila keluarga Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, mereka telah merencana satu perbuatan yang tidak baik kepada Yusuf, Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, yang pada masa itu Nabi Yusuf ini masih kecil lagi. Kerana sifat iri hati yang ada di kalangan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Sebab itulah kalau kita perhatikan pada siri yang pertama, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam telah berpesan kepada Nabi Allah Yusuf, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka." Wahai anakku, dia kata, jangan sekali-kali kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kamu. Nanti dia akan buat perancangan yang jahat untuk khianat kepada kamu. Lalu mereka pun melaksanakanlah perancangan jahat mereka itu dengan cara mereka mencampakkan Nabi Allah Yusuf, tahuk Nabi Yusuf dalam telaga. Bila Nabi Yusuf dibuat dalam telaga atas pandangan ahsanus sayyi'in, pandangan orang jahat yang paling baik di kalangan adik-beradik dia yang melarang daripada bunuh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, maka duduklah Nabi Yusuf dalam telaga tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun wa sharawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Waja'at sayyaratun, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada ketika itu satu rombongan perniagaan. Yakni sayyarah maknanya orang yang lalu lalang daripada negeri Madian pergi ke negeri Mesir. Disebutkan riwayatnya bahawa mereka ini daripada golongan Al-Arab Al-Ismailiyin. Peristiwa ni berlaku selepas Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berada dalam telaga ni selama 3 malam. Dan dalam masa 3 hari 3 malam ni tuan-tuan, adik-beradik Nabi Yusuf yang bernama Yahuza ni, di hari-hari dia bagi makanan kepada adik dia. Walaupun dia masuk dalam kumpulan adik-beradik yang kecil, tapi tuan-tuan, semua kerana hubungan persaudaraan adik-beradik yang ada di kalangan mereka ini, maka diberi juga sifat ihsan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka ni tuan-tuan, hari-hari dia duduk di pinggir telaga tadi. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, fasaqallahu lahu sayyarah, maka Allah taala telah mengutuskan satu rombongan untuk lalu di tepi telaga itu. Bila mereka pergi ni, duduk tepi telaga ni, dia pun Allah lah timur dalam telaga tadi, kerana mereka nak cari air. Jumpa telaga, capak timur dalam telaga nak cari air.
untuk minum kepada ahli-ahli rombongan. Kemudian bila dia capuk ni tadi para hadirin sekalian, falamma jaa ilal bi'ri, capuk pergi ke telaga tadi, Allah timba pergi, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bergantung di tali timba tu, wa kharaja minal bi'ri, dia keluarlah Nabi Yusuf tadi daripada telaga. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ni. Ini satu perancangan yang halus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berlembut saya kepada hambanya bernama Yusuf tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam daripada mati, daripada musnah di dalam telaga itu. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengan keadaan semua yang berlaku. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia merencana akan segala-galanya. Lalu mereka ni apabila mari rombongan tadi Fadla dan Wahu, qala ya bushra hadza ghulam. Mereka berkata, masya-Allah, dia kata ni budak ni, ada budak comel ni duduk gantung di sini dah. Ya bushra hadza ghulam. Masya-Allah deh. Kemudian budak ni, budak yang comel, budak yang lawa. Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua, memang dia seorang yang comel, memang dia seorang yang lawa. Lalunya apa terjadi? Wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Lalu mereka ni nak jual lah, jadikan Yusuf itu barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka telah lakukan. Jadi mereka pun tubik, dia kata ni orang ni untuk dijual. Budak ni untuk dijual. Lalu mereka jual lah. Jual ni pula tuan-tuan semua kepada penduduk negeri Mesir ni dengan harga yang tidak seberapa. Tak seberapa pun jual dia. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjual Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya. Asal kau laku, biar Yusuf tubik daripada keluarga dia, gilah duduk di mana-mana. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya. Dia jual dengan harga yang begitu murah, ya. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Kata ulama, dia kata yang menjual di sini boleh jadi pertama sekali, kata Ibnu Abbas, ialah adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Yang membelinya adalah rombongan perniagaan tadi. Ada rombongan perniagaan yang membeli, yang menjualnya adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada satu golongan lagi kata yang membelinya, yang menjualnya adalah rombongan, yang membelinya adalah salah seorang daripada pembesar ahli-ahli negeri Mesir. Ini tuan-tuan ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa sedikit gembira dalam hidup dia, kerana yang ditimpa oleh musibah bukannya Nabi kita seorang saja berdakwah di kota Mekah ditimpa oleh musibah. Tidak begitu. Semua para nabi ditimpa oleh musibah. Nabi Yusuf alaihi salam ditimpa oleh musibah semenjak daripada kecil lagi, ya. Masa umur belum boleh berfikir dengan cerdik lagi, ditimpa oleh musibah, ditahu dalam telaga, dijual. Itu adat orang yang menjadi orang yang besar. Uzama'ur rijali kanu tilmizan mislak. Orang-orang yang besar ni mereka juga dulu belajar di bangku sekolah seperti kita. Kalau bagi kita orang awam dah. Falima la tashtahid kai takuna aziman. Kenapa kita tak sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang besar? Maka biasa sunnatullah, bermula dengan susah akhirnya mengecapi kejayaan. Wa syarauhu, maka dijualah ia itu dengan harga yang tidak seberapa. Maka belilah mereka dibeli Nabi Yusuf bi anqasil athman, dengan harga yang paling murah. Dia beli Nabi Yusuf dengan darahim ma'dudah, dengan harga tak berapa sen. Tak berapa sen dah. Ceritanya tak ada reganya Nabi Yusuf pada masa itu, ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka pada masa itu di kalangan orang-orang yang tidak menghargainya. Wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi mathwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Berkatalah oleh yang membeli itu, berkatalah oleh yang membeli
daripada kalangan orang beli ni, apa dia kata? Dia kata di sini bahawa yang beli dia ni adalah ishtarahu azizu Misra, pembesar negeri Mesir, di mana kerja dia raisus syurtah, yakni menteri dalam negeri, kerajaan negeri Mesir. Dan yang membeli Nabi Yusuf ini akhirnya beriman kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan dia telah meninggal semasa hayat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi kawan-kawan semua, dia berkata kepada orang gaji dia, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limraatihi, dia berkata kepada isteri dia, akrimi mathwahu, yakni muliakanlah, ya, berilah dia layanan orang yang sebaik-baiknya, yakni muliakanlah akan budak ini. Dia beli wakili ke negeri Mesir, dan Nabi Yusuf diberi layanan yang baik. Mana tuan-tuan semua, satu sudutnya sudah pun tamat masa susahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan kini Nabi Yusuf berada dalam istana pembesar negeri Mesir. Pembesar negeri Mesir tak disebutkan nama lah siapa dia. Disebutkan ia hanya sebagai Azizu Misra, pembesar negeri Mesir, ala khazainihi, yang menjaga menteri keuangan negeri Mesir. Itu pada setengah riwayat. Ada kata dia ni sebagai ketua kepada pasukan keselamatan negeri Mesir. Ada kata namanya ialah Qitfir. Ada kata namanya Atfir bin Ruhaib Wazirul Maliyah, menteri kepada keuangan negeri Mesir. Lalu tuan-tuan semua, bila diperintah begitu, akrimi mathwah, Nabi Yusuf dimuliakan oleh pembesar tadi. Hiduplah Nabi Yusuf dalam suasana yang baik dalam istana kerajaan negeri Mesir. Yakni nak sebutkan di sini bahawa yang bermula dengan susah, akhirnya tuan-tuan berakhir dengan senang. Yakni Nabi Yusuf diberi satu layanan lima fihil khairu wassalah, yang ada padanya kebaikan dan juga keelokan. Dia berkata kepada isteri dia, wahai isteriku, dikatakan nama isteri dia ni Zulaikha ataupun Ra'il bin Ra'abil, ya, akrimi, muliakanlah kedudukan budak ini, jaga malik budak ni. Kenapa dia suruh jaga? Sebab Al-Aziz, pembesar negeri Mesir ini, dia melihat kepada Nabi Yusuf ini dengan firasat dia, budak ni budak yang cerdik. Kita ni tuan-tuan kena belajar menghargai orang, ya. Tengok malik. Khatulah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata afrasun nasi thalathatun. Orang yang paling bijak firasat ada 3 orang. Pertama, Azizu Misra, pembesar negeri Mesir, ketika berkata kepada isterinya, akrimi maswahu, elokkanlah kedudukan Yusuf itu. Dan yang kedua juga ialah al-mar'atul lati qalat li abiha, perempuan yang berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abatistajirhu, wahai ayahku, apa dia ni, istajirhu, ambillah Musa tu buat pengembala kambing kita ni. Dan yang ketiga adalah firasat yang betul, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Jadinya Yusuf dijaga dengan baik oleh pembesar negeri Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr li imra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan budak ni yang kita jaga ni, asa an yanfa'na, budak ni bila dia besar nanti dia boleh bagi manfaat kepada kita, aw nattakhidahu waladan, ataupun kita boleh ambil dia menjadi anak angkat kita. Kata Allah, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Demikianlah cara Allah Ta'ala nak meneguhkan Nabi Yusuf alaihi salam di muka bumi Tuhan ini. Dan asa wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Cara Tuhan nak meneguhkan kedudukan Nabi Allah Yusuf alaihi salam di bumi ini, wa nu'allimahu min ta'wilil ahadith. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar pula kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu akan ilmu ta'bir, mimpi dan sebagainya, mengetahui hakikat sesuatu perkara dan cara nak ambil pelajaran daripada benda tu dengan didikan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghalibun ala amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala
segala urusannya mengalahkan akan segala yang lain. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kehendak dia ghalibun ala amri. Segala urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia boleh menewaskan segala-galanya. Urusan Allah itulah yang akan menang, kita kena ingat. Walakin aktharan nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan daripada manusia ini tidak mengetahui. Jadi Allah Ta'ala punya perancangan. Sebab itulah tuan-tuan semua kita kena yakin bahawasanya segala takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wa aqdarullahi mubattanatan birrahman. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tersurat di sebaliknya adalah beberapa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ghalibun ala amri, yakni segala kehendak Allah, segala urusan Allah itu tak dapat ditewaskan oleh sesiapa. Tidak ada siapa pun boleh menyekat. La yunazi'uhu fima yurid. Hak Tuhan nak, tak ada orang boleh lawan. Tuhan ni bila dia nak suatu perkara, la yumani' wa la yukhalif. Tak ada orang boleh sekat, tak ada orang boleh lawan. Bahkan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kehendaknya pasti akan terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Ta'ala itu atas segala sesuatunya amat mengetahui. Tapi kita manusia ni, walakin aktharan nas, ini dalil menunjukkan bahawa yang memahami sesuatu peristiwa itu tidaklah ramai. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya ialah kebanyakan manusia tidak mengetahui akan hakikat sebenar di sebalik peristiwa itu kecuali sedikit. Siapa di antaranya? Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangkan juga balasan atas kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaupun adik-beradik dia buat khianat kepada dia, adik-beradik dia jual dia, adik-beradik taut ada telaga dia, dan dia berdepan dengan ujian yang begitu banyak, tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, famakkanahu Allahu fil ard. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tamkin, Allah kukuhkan kedudukan Nabi Yusuf di bumi Tuhan. Siapa dia sangka kawan-kawan semua ya? Orang yang dihina, yang dijual oleh adik-beradik, akhirnya menjadi pembesar pemerintah negeri Mesir. Jadi kita kena faham di sini bahawa takdir Allah ni kita tak boleh nak baca. Siapa sangka masa depan orang tu sekian, masa depan orang ni sekian. Itulah Islam mengajar kepada kita semua. Tak boleh kita nak menghina mana-mana manusia. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya sempurna kekuatannya, walamma balagha ashuddahu, umur yang sempurna kekuatan, dikata ulama, ma baina sinni 30 wal 40, antara umur 30 hingga pada umur 40. Ada ulama kata 33, ada kata 38, 39, ada ulama kata 40 tahun dan sebagainya ya. Maknanya dia kata sini bahawa bila Nabi Yusuf ni sampai kepada umur yang sedemikian, atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan kepada Nabi Yusuf itu akan ilmu pengetahuan. Dan demikianlah juga kami balas orang-orang yang berusaha memperbaiki akan amalannya. Maka Nabi Yusuf dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia pandai mentadbir mimpi, dia pandai mentakwil mimpi, dan macam-macam lagi lah. Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Allah Yusuf apa dia ni? Ita'uhu al-hukma wal-ilm. Bagi kepada dia kerajaan dan juga ilmu. Yakni bila umur telah sampai, maka diberikanlah, bila sampai kepada umur cerdik ni, tubuh telah sempurna, kekuatan akalnya sudah sempurna, maka Allah Ta'ala beri kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam hukman wa ilman. Beri kepada dia ni kekuasaan, beri kepada dia ni tuan-tuan sekalian akan ilmu pengetahuan. Yakni Allah Ta'ala menjadikan Nabi Yusuf di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata setengah ulama begini, dia kata, inna man ijtahada wa sabara ala bala'illahi ta'ala wa syakara ni'ma Allah ta'ala wajada mansibar risalah. Dia kata mana-mana orang yang bersungguh-sungguh sikit dalam hidup dia,
dia sabar sikit di atas ujian Allah, dia bersyukur akan nikmat Allah, dia akan dapatlah darjat yang tinggi, termasuklah dia ni dilantik menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil muhsinin. Warawadathu allati, ayat berikutnya ayat 23, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini pada episod keempat dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, satu ujian yang ditemui oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam hidup dia. Ujian apa dia? Ujian daripada perempuan. Masya Allah. Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua tahu bahawa dianya fi ghayatil husni wal jamal. Duduk di kemuncak ghayatil husn, yakni comel telaja. Comel, tak ada orang lebih comel dari Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada orang bertanya pada ulama, apa beza comel Nabi Yusuf dengan comel Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Comel Nabi Yusuf berbeza dengan comel Nabi Muhammad. Comel Nabi Muhammad satu kehebatan. Tidak ada orang yang berani nak menggoda Nabi, dan tidak ada orang berani bertentang mata dengan Nabi berbanding dengan comel Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Apabila Aziz pembesar negeri Mesir ini berpesan kepada isterinya memuliakan Yusuf, jaga molek Yusuf, tiba-tiba mari satu cerita lain. Cerita dia ialah fa'ahabbathu hubban syadida. Ya, perempuan Zulaikha ni pula lalu kasih kepada Nabi Yusuf, dia kasih yang orang kata hubban syadida. Dan li jamalihi wa husnihi, kan Yusuf ni seorang yang comel sangat, wajah dia pun comel sangat. Fahamalaha dzalika ala an tajammalat lahu, maka menyebabkan Zulaikha ni pula berhias untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bukan setakat itu saja, wada'athu li mukhalatatiha, dia ajak pula Yusuf supaya marilah bergaul dengan dia. Ni tuan-tuan semua, kita kena ingat bahawasanya fitnah wanita ini tidak ramai orang yang selamat. Ya, dituduh isteri pembesar negeri Mesir ini, dia nak kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nak kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Inilah kita kena ingat dalam hidup kita. Di antara fitnah, ujian yang besarnya ialah ujian melibatkan kaum Hawa. Ya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba, maka dia pun masuklah kepada bilik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ghallaqa ni tuan-tuan maknanya dia masuk ni dia bukan masuk sekali, dia koci pintu, bukan sekoci. Ghallaqa ni artinya dia koci ya. Waqalat, dia berkata haytalak, marilah sini, dia kata. Dia berkata kepada dia kata marilah kemari, aku bersedia untukmu, dia kata. Waqalat haytalak, marilah kemari, aku bersedia untuk kamu wahai Yusuf. Qala, kata Yusuf alaihi salatu wassalam, ma'adzallah. Nabi Yusuf berkata, aku mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak baik. Aku tak sip. Benda-benda gini aku tak sip. Dia kata apa? Qala ma'adzallah, minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang tidak baik sedemikian. Nabi Yusuf, dia ni seorang laki-laki yang bagus, seorang laki-laki yang baik. Bila ada perempuan ajak duduk sekali, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia kata sesungguhnya, dia kata suamimu tu, innahu rabbi, dia telah menjaga aku. Ya, rabbi ay sayyidi wa maliki. Dia kata suami kamu tu telah menjaga aku, telah memiliki aku. Ahsana mathwaya, layan aku yang kedudukan yang begitu baik. Wa malak kepada aku. Qala innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Dan kena ingat bahawasanya tidak akan berjaya oleh mana-mana orang-orang yang buat khianat.
Maknanya tuan-tuan Nabi Yusuf sedar siapa dia. Ini satu ujian daripada Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia tak peduli, dia tak era kepada ajakan orang perempuan itu, walaupun si perempuan itu masuk menyerah diri dalam bilik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita bimbang, ya. Kita bimbang, saya hamba Allah yang hina lagi lemah. Kawan-kawan kita juga pun barangkali ada kelemahan-kelemahan masing-masing. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian. Kita paling bimbang sekali bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang tak mampu kita nak pikul. Ujian orang perempuan ni ujian yang cukup berat. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata, qala innahu min kaidikunna. Tipu daya kamu, helah kamu saja. Maknanya kita kena faham di sini ujian daripada Allah. Kita kena auzubillah, minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala min fitnatin nisa, daripada fitnah melibatkan orang perempuan dan sebagainya. Nauzubillah, Allahumma inna nauzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, lindungilah kami daripada fitnah yang melibatkan golongan perempuan ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Hak tina negak nak sangat-sangat ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan daripada Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Itu tuan semua, penting kita ada ilmu, ya. Penting kita kena ada ilmu pengetahuan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, perempuan ni memang nak ke Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nak duduk dengan Nabi Yusuf, nak buat perbuatan yang keji. Nabi Yusuf barangkali ada juga keinginan. Maklumlah kita manusia laki-laki, ya. Tapi tuan-tuan dikasih semua, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak kerana dia melihat akan apa dia ni, kenyataan Tuhannya tentang bahawasanya ini perbuatan yang paling hina, yang paling keji. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak buat maksiat sekali-kali. Dan kalaulah tidak kerana jagaan daripada Allah, pemeliharaan daripada Allah, pagar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la hamma biha. Nescaya Nabi Yusuf juga ada keinginan kepada perempuan itu. Tapi Tuhannya, tuan-tuan semua, jaga seorang manusia bernama Nabi Yusuf ni tadi. Ini cerita bahawa dah laula ar-ra'a burhan rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami untuk menjauhkan Nabi Yusuf daripada perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang keji. Tuhan jaga Nabi Yusuf daripada buat benda-benda tak baik, benda-benda keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan kita ingat bahawasanya ia daripada hamba-hamba Allah yang kami telah bersihkan ia daripada segala dosa. Jadi tuan-tuan semua, ini penting kita ada ilmu, ya. Bila kita ada ilmu, insya-Allah beramal dengan ilmu kita, kita boleh tolak segala maksiat yang berlaku. Kita ingat, walaupun maksiat ni manis, sifat dia buat sementara saja. Bukannya manis selama-lamanya. Tidak, tuan-tuan sekalian. Maksiat ni, walaupun dia manis, manis sebentar saja. Lepas tu, kita akan menyesal sepanjang hayat, sepanjang zaman. Jadi kita pakar-pakarlah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah. Kalau kita tinggal suatu benda ni kerana Allah, Allah Ta'ala ganti kita dengan hak lebih comel lagi. Nah, dia benda kita nak ni tuan-tuan, biasanya Allah Ta'ala akan beri. Cuma tunggu masa, tengok keadaan yang sesuai, Allah Ta'ala akan beri kepada kita apa yang kita kehendaki tadi, ya. Maka innahu min ibadinal mukhlasin. Maka Nabi Yusuf itu daripada kalangan hamba kami yang cukup ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladad bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Maka mereka berlarilah, dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu. Nabi Yusuf pergi ke pintu, tujuan nak lari. Zulaikha ni pula tujuan dia nak pegang untuk apa dia ni, pegang Nabi Yusuf. Sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari, Zulaikha pun berlari.
Tapi soal Nabi Yusuf lari ke pintu untuk dia lari. Zulaikha ni pula pergi juga ke pintu, tapi tujuan dia adalah untuk mengejar Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Betapa kuatnya iman Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dapat menyelamatkan diri daripada bahaya seorang wanita ni tadi. Wastabaqal bab. Kejar punya kejar kawan-kawan semua. Wa qaddat qamisahu min duburin. Dia pegang baju ni daripada sebelah belakang. Yusuf lari, dia pun pegang baju Yusuf atas belakang tadi. Wa alfaya sayyidaha dadal bab. Dalam keadaan berambak gedung-gedung ni tuan-tuan, semua sekali dah. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dia pegang baju Yusuf atas belakang tadi. Wa alfaya, dan mereka duanya bertemu sayyidaha, yakni zaujuha. Berambak punya berambak. Tengok tok lelaki kawan ni duduk cokoh di pintu. Pada masa itulah bila berlaku lagu ni, apa dia buat? Fahawalat bimakriha. Maka marilah pula hak Tino ni pandanya, dia berkecek. Dia berkecek pandai. Dia berkecek pandai, dia kata guana, dia kata qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Wahai suamiku, dia kata, apakah balasan yang patut kita wi kepada mana-mana orang yang nak wajah kepada isterimu ni. Nak buat guana ni, dia kata, wahai suamiku, orang wajah pada isterimu. Tuan-tuan semua, wajah mana? Sekarang ni kita kena faham. Zulaikha mari bilik Nabi Yusuf. Kemudian pula dia koci pintu. Kemudian Nabi Yusuf lari. Dia pula tengok-tengok. Dia duduk hamba. Klik-klik duduk situ. Dan tengok lagu mana ni. Royak bahawa lagu mana nak buat kepada mana-mana orang yang nak wajah kepada isterimu. La ilaha illallah tuan-tuan semua. Ini fitnah yang besar daripada seorang perempuan kepada keadaan itu. Dia nak fitnah lagu mana tuan-tuan semua? Dia tanya, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim. Dia kata bagi hamba-nya, dia kata, hamba tengok dua perkara je. Wahai suamiku, dia kata illa ayyusjana. Pertama, kita sumbak dalam jin dia ni. Pasal dia wajah kepada isteri kamu, wahai pembesar negeri Mesir. Aw azabun alim. Ataupun yang kedua, kita siksa ia dengan siksa yang pedih. Gitulah. Azabun mu'limun muji'. Azab yang pedih, yang sengsara. Kita pukul ia dengan pukulan yang kuat. Orang negeri Mesir dulu tuan-tuan, dia panggil suami dengan panggilan sayyid. Apa tu kata sini bahawa wa alfaya sayyidaha. Kedua mereka ini bertemu dengan suaminya sayyidaha ladal bab, di pintu itu. Masya-Allah. Qala hiya rawadatni an nafsi. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Berkata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, qala, Nabi Yusuf kata, hiya rawadatni an nafsi. Dia memujukku, berkehendakkan diriku. Nabi Yusuf wahai Al-Aziz, pembesar negeri Mesir, dia kata, sebenarnya dia kata Zulaikha ini memujuk aku, ya. Memujuk aku, dia kata. Mujuk akunya untuk apa dia ni? Aku duduk dengan dia. Aku duduk dengan dia. Jadi tuan-tuan semua nak ayatnya, Yusuf nak bela diri. Apa dia kata hamba salahnya? Dia kata dia pujuk hamba untuk duduk dengan dia. Masya Allah dah. Wa syahida syahidum min ahliha. Maka menjadi saksilah pada masa itu oleh apa dia ni, suami Yusuf ni tercenganglah, dan seorang daripada keluarga perempuan itu yang ada bersama tampil memberi pendapatnya dengan berkata, ya, wa syahida syahidum min ahlihi. Maka di sini kata ulama ada dua pandangan tentang saksi ini. Adakah saksi ini budak ataupun orang tua? Adakah dia ni, saksi dia ni manusia ataupun baju yang koyak tadi? Maka di sini bermacam-macam lah pada pandangan ulama tafsir tadi. Jadi tuan-tuan semua, in kana qamisu, saksi ni kata kepada in kana qamisu. Tengok wahai Al-Aziz, pembesar negeri Mesir, mu tengok molek.
Kalau baju Yusuf itu koyak daripada depan, nah, fasadaqat, nescaya Zulaikha yang betul. Yang ni kalau baju Yusuf ni koyak depan, berarti Yusuf lagi kena ke Zulaikha. Lepas tu Zulaikha pula pegang baju siapa saya wa huwa minal kadhibin. Kalau baju saya depan, tentu dah Zulaikha yang betul, Yusuf seorang yang berlawak. Tetapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Lagu mana pula kalau sekiranya baju Nabi Yusuf tadi koyak daripada sebelah belakang. Kalau baju Nabi Yusuf ni koyak dari sebelah belakang, apa akan jadi? Qala innahu min kaidikunna. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju ni koyak daripada sebelah belakang, fakadzabat, itu tandanya Zulaikha seorang yang dusta. Wa huwa minas sadiqin. Yusuf ni tuan-tuan seorang yang betul. Walamma ra'a qamisahu min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Apabila dilihat olehnya, bila dilihat olehnya, qala falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Bila dilihatnya baju Yusuf tadi koyak daripada sebelah belakang, sebelah belakang, qala, dia kata apa dia? Innahu min kaidikunna, ini daripada helah kamu wahai Zulaikha. Dia kata inna min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ingat baik-baik bahawasanya tipu helah kamu adalah besar, tipu helah kamu adalah agung. Di sini kata ulama, al-hadaru min fitnatin nisa. Kita kena beringat daripada fitnah seorang wanita. Fa inna kaidahunna azim. Sebab tipu helah mereka ni adalah besar. Karena besarnya fitnah itu. Kena ingat baik-baik dah. Bahkan ada ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa kata inna kaida, Nabi kita bersabda, inna kaidan nisa a'zamu min kaidi syaitan. Lianna Allah Ta'ala yaqul inna kaida syaitani kana dha'ifa wa qala inna kaidakunna azim. Nabi kata sesungguhnya helah orang perempuan itu a'zamu, lebih besar, min kaidi syaitan, daripada tipu helah syaitan. Karena Tuhan kata inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu adalah lemah. Sedangkan tipu daya perempuan kata Allah inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu itu adalah besar. Makna kena beringatlah, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah lindungilah kami daripada fitnah yang melibatkan kaum Hawa ini, ya. Baik. Yusuf wa'arid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikatakan oleh pembesar negeri Mesir ni tuan-tuan, Yusuf, wahai Yusuf, dia kata Yusuf a'rid an hadha, wahai Yusuf, berpalinglah kamu, lupakanlah hal ini. Dan engkau pula wahai Zulaikha, mintalah ampun bagi Tuhanmu atas dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Al-Aziz berkata kepada Yusuf, Yusuf wa'arid an hadha, wahai Yusuf, dia kata berpalinglah kamu daripada benda ni. Maksudnya caralah Yusuf, lupakanlah ia. Mu pula Zulaikha, wastaghfiri li dhanbik, minta ampunlah kepada Allah di atas dosa yang kamu telah lakukan. Innaki kunti minal khati'in, memang benarlah kamu ini seorang yang bersalah. Tuan-tuan dikasihi sekalian, Al-Aziz telah membuat satu perisytiharan bahawa Yusuf, kamu lupakanlah ia, biarlah buat warna makcikmu lagu tu, ya. Tetapi kamu Zulaikha, wastaghfiri li dhanbik, kita minta ampun. Maknanya kita ni, apabila kita buat dosa, kita buat maksiat pada Allah, kita minta ampun pada Allah. Nabi kita SAW sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la astaghfirullah tabaraka wa taala fi kulli yawmin mi'ata marrah. Nabi kata, aku sendiri minta ampun kepada Allah Taala pada setiap harinya 100 kali. Ada hadis lain kata, wa inni la astaghfirullah taala fi kulli yawmin 70 marrah. Aku minta ampun pada Allah pada setiap hari sebanyak 70 kali. Kata ulama, menghimpunkan di antara dua perkara ini, antara kedua-duanya
Maka ulama kata bahawa betapa banyaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah sehari-hari berpuluh kali, sehari-hari beratus kali. Kita ni pula tuan-tuan, duduk di bulan Ramadan yang dimuliakan ini, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Bangun sahur kan, wabil asharihum yastaghfirun. Antara sifat ahli syurga ni ialah wabil ashari, dan pada waktu sahur itu yastaghfirun, mereka minta ampun kepada Allah. Kita bangun sahur tuan-tuan semua, Allahumma ufilli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Minta dengan Allah, Allahumma ufilli dhanbi kullah, ya Allah ampunilah akan semua dosaku, diqqahu wa jillahu, yang kecil yang besar, macam-macam. Dan wa awwalahu terawal, wa akhirahu yang terakhir. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu, yang nampak tengok, wa sirrahu, yang menjadi rahsia. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala mengampuni akan dosa kita sekalian. Kemudian kita pindah lagi kepada episod yang kelima. Tadi kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana khabar cerita yang berlaku. Khabar cerita hak berlaku tadi, Zulaikha pergi ke bilik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang berlaku dalam istana tadi, heboh sapa kepada orang luar. Masa tu tuan-tuan, WhatsApp tak ada, Facebook tak ada, Telegram tak ada, TikTok tak ada, semua tak ada. Tapi benda jahat nak rakyat kita, buatlah benda jahat senyap-senyap pun tuan-tuan, rasa dah usilah. InsyaAllah dunia akan tahu akan kejahatan kita ni. Maka Tuhan kata gambar dia pada ayat episod yang kelima, bertersebarnya khabar di kalangan orang Tino di bandar-bandar berkenaan dengan kisah Al-Aziz, dan bagaimana perancangan isteri kepada pembesar ini untuk membela diri dia. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lepas tu masuk penjara. Qala ta'ala, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dikatakan kepada dia tuan-tuan semua, dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkehendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Baik. Wa qala niswatun fil Madinah. Berkata orang perempuan di bandar, di kota-kota, ya. Apa dia kata? Imra'atul Aziz, bini pembesar negeri Mesir ini, turawidu fataha an nafsi, nak kepada orang muda hak dia pegang dalam rumah dia tu. Masya-Allah, nak juga dah. Orang duk kacak belakang dah ni, bahawa mu akak lebih kurang macam gitu, nak pada anak akak. Gagak-gagak di sebuah negeri Mesir ni. Qad syaghafaha hubba, dia punya sayang dia punya cinta dia kepada orang muda ni tadi. Orang kata makan tak kenyang, tidur tak sedera, mandi pun tak basah, ya. Itu mana qad syaghafaha hubba. Dari istilah orang moden tuan-tuan semua, orang panggil gambar dia cinta menembusi kalbu. Oh, orang dia sampai kau tahap gila bayar ni tuan-tuan. Na'udzubillah. Hak ikan nampak putih, taik makjun, taik kambing ni nampak makjun, dia gila. Na'udzubillah. Kita tak silah tu hari kita gila lagu tu. Tapi dia nak dia kan qad syaghafaha hubba. Oh, maka dia gila sangat. Oh, rasa nak sangat kepada Nabi Yusuf ni. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, dan kami pandang ia berada dalam kesesatan yang nyata. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna walamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Apa dia buat? Bila dia dengar cerita orang duk kecek hadiah belaka ni, maka apabila Zulaikha mendengar cacian mereka ni,
ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka. Zulaikha buat satu keramaian. Satu keramaian tuan-tuan semua. Arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a. Bila orang dengar duk caci dia belaka, ia pun jemputlah mereka, sediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi tiap-tiap seorang daripada mereka wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Dia kepada orang ni tuan-tuan semua satu pisah. Tiap-tiap orang tina ni so pisah. Lepas tu kata ulama, so buah apa? Dia suruh koyak. Dia suruh koyak buah ni tuan-tuan semua, ya. Dia cerdik nak ayatnya, so ada ayat. Dia nak bela diri dia, kalau aku gila pun tak pelik, dia kata. Tak pelik lah aku gila pun. Pasal apa tak pelik kan tu? Mu sendiri tu, siapa mu kerak tangan mu tu. Mu tengok. Apa tu saya kata? Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Dia wi kepada tiap-tiap orang yang mai ke istana tu pisah. Wa qalat ikhruj alaihinna. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Masya Allah. Wa qalat ikhruj alaihinna. Sementara puak ni duk ambil buah, duk ambil makanan, duk pegang pisah. Nah, Zulaikha perintah Nabi Yusuf ni tubik depan puak-puak ni. Masa tu dia susut Yusuf tempat yang lain. Dia Zulaikha ni tuan-tuan, kenapa zakiyatun mahiratun. Dia ni seorang perempuan yang cerdik, perempuan yang mahir. Dia pandai pilih waktu yang munasabah supaya orang terperanjat dan sebagainya. Maka tuan-tuan apa dia buat? Waktu puak ni duk koyak buah molek-molek tu, dia suruh Nabi Yusuf keluar. Wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Apabila Nabi Yusuf ni keluar, puak ni tengok, puak dia kata Allah a'zamannahu. Yakni dia berasa dahsyat dengan comel Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dahsyat dengan comel Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tadi. Dah. Akbarnahu falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Puak ni pun tengok Yusuf hak comel ni, wepo duk tangan, pisah duk tangan, maka puak ni pun tuan-tuan, apa lagi? Duk koyak tu kerak tangan tak khabar. Duk tengok comelnya Yusuf tu kan. Siapa koyak wepo siapa habis kerak tangan dia. Wa qatta'na aydiyahunna maknanya puak-puak ni dia koyak. Dia koyak wepo tadi. Koyak wepo tu kena tangan tak khabar lagi. Duk kan tengok Nabi Yusuf. Syok tengok Nabi Yusuf. Ya begitu lawa ni. Dah, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Mereka berkata, hasya lillah, jauhnya Allah daripada kekurangan ini. Bukan manusia ni. Ma hadza bashara. Hak ni bukan orang ni. In hadza illa malakun karim. Dia ni adalah satu malaikat. Bukan orang. Tak percaya comel gini mu ni orang. Bahkan dia ni satu malaikat. Nak ayat tuan-tuan semua. Tak pelik lah kalau Zulaikha kerak nak ke Yusuf pun, sebab puak-puak ni sendiri pun tuan-tuan dikasih semua nak sangat ke Nabi Yusuf. Tengok sampai kerak tangan. Tak serah luka tangan sebab asyik mata melihat memandang kepada comelnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fih. Zulaikha berkata, inilah orangnya yang kamu tempelak aku mengenainya. Budak kata aku gila. Memperhati sendirilah. Puakmu tu kerak jari tak khabar-khabar tu. Sebenarnya aku telah memujuknya, berkehendakkan dirinya, tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya. Dia kata aku penuh minta nak duduk dengan dia, tapi dia tak sih. Sebab apa tak sih? Sebab dia jaga kesucian diri dia. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Tapi Nabi Yusuf jaga kesucian diri. Maaf, aku tak sih, dia kata. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Dan demi sesungguhnya, kalaulah ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh, tentulah aku akan dipenjarakan dia dan aku akan menjadikan dia dari orang-orang yang hina. Lawan aku, dia kata aku somakji. Begitulah. Demo orang besar tuan-tuan. Demo orang besar ni sedap lah. Demo ada J, ada Gotu, ada Goni. Masya Allah.
Ada monok kepada Zulaikha, mereka nak ke Yusuf juga. Sampai gitu mau lalu nah tuan-tuan semua dah. Masya-Allah. Tapi mereka boleh bela diri dia lah. Tak bela guananya tuan-tuan semua. Warga mari depan orang Tino hak lawa. Orang depan orang Tino lain kerak tangan. Oh, kata aku gila-gila. Ni dah kena kat aku ni dia kata. Tak. Makna setahun ni dah aku duk gila ni pun pandai lah. Pandai aku gila ni setahun ni. Jadi orang pun kata padai dia gila weh. Gitulah nak bela diri. Tapi hakikatnya dia telah melakukan satu dosa di mana dia telah menggoda seorang lelaki yang suci bernama Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam minta perlindungan daripada Allah akan kejahatannya, akan kejahatan Zulaikha tadi. Apa dia kata? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf merayu ke hadrat Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Ya Allah, aku ni Tuhan, biar aku masuk jilah daripada aku duduk dengan memenuhi akan kelazatan hidupku dia jumpa dengan orang tina tu orang tina ni. Tak, dia kata aku tak sih ya Allah. Qala ma'adzallah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya perempuan itu, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan akan ilmunya. Kita dengan Allah Ta'ala. Apa pun tuan-tuan, kita kena balik kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup kita ni kena balik kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala lah melindungi kita daripada segala perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tak baik. Yang melindungi kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa. Baik. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenankan doa Nabi Yusuf itu, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fastajaba lahu, Tuhan terima akan permintaan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tak apa, masuk je, dia selamat daripada buat benda tak melek dengan Zulaikha. Ni tak apalah. Nabi Yusuf walaupun dia comel, dia lawa, orang teknologi kita melalui pun dia tak cara. Dia rela pilih penjara. Rela pilih penjara sebab takut kepada Allah. Dia harap dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan baca hadis yang masyhur yang berbunyi 7 golongan manusia yang boleh berteduh di bawah teduhan arasy Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Di antara mereka itu ialah, siapa dia? Di antara mereka itu ialah orang yang rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang lawa, pakak besar, tua comel, dia kata inni akhafullah. Amo tak si, amo takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, laki-laki yang dapat berteduh di bawah teduhan arasy Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Dia nak fikir cara mana kita nak jauhkan Yusuf daripada Zulaikha ini. Apa cara dia buat ialah ada cara lain, pilih masuk penjara. Dan summa badalahu, yakni fikir maslahat, zahir maslahat dan pandangan pada pembesar negeri Mesir ini dan pada kawan-kawan dia nak selamatkan Nabi Yusuf dalam kes ini ialah tak apalah, masuk jail lah. Wa annahum sajanuhu ala dhalik, penjarakan Yusuf pada keadaan yang sedemikian. Ya, tak apa, masuk, rela masuk jail. Nabi Yusuf pun tak apa, dia rela masuk jail tuan-tuan semua daripada berdepan dengan perempuan yang nak buat benda tak molek pada kita semua. Tak, tuan-tuan kena fikir,
bahawa rekod kita akan jadi cemar kalaulah sekiranya kita ni buat benda-benda tak molek. Jaga-jagalah tuan-tuan semua akan rekod diri kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua daripada perkara yang tak baik. Baik, masuklah Yusuf dalam penjara untuk selamatkan diri. Penjara itu lebih mulia bagi kita tuan-tuan semua daripada kita hidup bergelumang dengan dosa, mengerjakan perbuatan paling keji atas dunia, perbuatan zina. Nauzubillah. Kita minta lindung dengan Allah, diri kita, keluarga kita, zuriat kita, isteri kita, anak-anak kita daripada terlibat dengan benda-benda yang keji. Innahu kana fahishatan. Zina ni perbuatan yang keji, perbuatan tak malik. Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu hampiri zina. Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu hampiri zina. Tak boleh. Hampir dekat dengan zina pun tak boleh. Apatah lagi kawan-kawan semua nak melakukan zina. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah bersambung lagi kisah ini pada ayat yang berikutnya tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam penjara. Bertemu lagi bersama saya siri yang ketiga pada esok harinya, kisah Nabi Yusuf dalam penjara. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi kepada kita sekalian untuk mengekalkan kita menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Taala dan menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.